untuk itu sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu, yaitunya kita persilahkan dengan segala hormat kepada guru kita Syekh Ahmed M.A. Abu Armana. Kepada Syekh kami persilahkan dengan segala hormat. Kalau kepada Syekh akan dia salah pelai masih untuk peningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an abda, sebelum beliau memulainya, Bapak Ibu, ana jitu huna mut'ab jiddan jiddan. beliau menyampaikan beliau datang ke sini dalam kondisi yang capek sekali. لكن عندما رأيتكم ذهب التعب. Tapi ketika beliau melihat Bapak Ibu, anak-anak semua hilang capek itu. في البداية أشكر الشيخ الفاضل وزوجته. Pertama beliau berterima kasih kepada Syekh kita, Syekh Buya Gali dan beserta istri. وأشكركم كلكم على هذا الحضور الرائع. Dan beliau juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua dan anak-anak yang berkumpul di tempat ini yang luar biasa sekali. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله العظيم كما جمعني وإياكم هنا في هذا المكان أن نجتمع في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengawali pertemuan kita dengan bertahmid dan bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyampaikan bahwasanya kami ridho, kita ridho semua bahwasanya Allah Tuhan sebagai Tuhan, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Dan beliau kemudian berdoa kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, beliau berdoa semoga Allah kumpulkan juga kita nantinya di Firdausil A'la, surga tertinggi bersama baginda Nabi Muhammad SAW. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان حزين جدا. Ketika itu sebuah kisah, datang seorang pemuda bertemu dengan Rasulullah SAW dan kondisinya sangat sedih sekali. قال يا رسول الله عندي ثلاثة بنات. Kata pemuda itu adalah, wahai Rasulullah, saya punya 3 anak perempuan. كان الرجل حزين. Beliau menyampaikan itu sambil bersedih dan menangis. ماذا قال له النبي؟ Kira-kira apa yang Nabi sampaikan kepada pemuda itu? قال له من كانت عنده ثلاثة بنات فرباهن فأحسن تربيتهن دخل الجنة. Kata Nabi kepada pemuda itu apa? Bagi siapa yang mempunyai 3 anak perempuan dan mendidiknya dengan sebenar-benar pendidikan, dengan sebenar-benar ilmu pengetahuan agama, maka masuk surga. خرج الرجل. Keluar pemuda yang tadi yang pertama. دخل رجل ثاني حزين جدا. Datang pemuda kedua dengan bersedih juga. قال يا رسول الله عندي 2 من البنات. Kata pemuda kedua, wahai Rasulullah, saya punya 2 anak perempuan. تبسم النبي Nabi ketika itu tersenyum. صلى الله عليه وسلم. قال من كانت عنده 2 من البنات فرباهن فأحسن تربيتهن دخل الجنة. Kata beliau apa? Siapa yang memiliki 2 orang anak perempuan dan memberikan pendidikan yang layak serta pembelajaran agama yang bagus, maka masuk surga. خرج الرجل. Keluarlah pemuda yang kedua tadi. دخل رجل ثالث. Masuk lagi pemuda yang ketiga. حزين جدا جدا. Sangat sedih. قال
قال يا رسول الله عندي بنت. Ketika itu beliau berkata, wahai Rasulullah, saya punya satu anak perempuan. تبسم رسول الله. Rasulullah tersenyum sallallahu alaihi wasallam. قال من كانت عنده ابنة واحدة فرباها وأحسن تربيتها دخل الجنة. Beliau berkata, siapa di antara kalian yang memiliki satu orang anak perempuan lalu memberikan dia pendidikan agama yang layak dan berpendidikan yang bagus, maka masuk surga. النساء سبب لدخول الجنة. Maka perempuan adalah sebab untuk masuknya kita dalam surga. طب الرجال Dan laki-laki gimana? سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة للرجال قلبي يرتجف خوفا منه. Beliau mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk kita para lelaki. قلبي يرتجف من الخوف منه. Perasaannya, hatinya ketika itu bersedih. دخل النبي على الصحابة. Jadi ketika itu Nabi bertemu dengan para sahabat. أولا أسأل سؤال. Sebelumnya beliau menyampaikan pertanyaan. هل تريد أن تدخل الجنة؟ Apakah Bapak Ibu semua ingin masuk surga? مجنون جيلو الذي لا يريد أن يدخل الجنة. Kata beliau apa? Gilo kalau tidak ingin masuk surga. هذا الرجل لم يدخل الجنة. Jadi pemuda satu ini nggak akan pernah masuk surga. دخل النبي على الصحابة. Nabi bertemu kepada para sahabatnya. قال لن يدخل الجنة ديوث. Kata beliau apa? Tidak akan masuk surga seorang pemuda yang bersifat dayuth. هل تعرف ما معنى ديوث؟ Kira-kira apa artinya dayuth? Ada yang tahu? حتى الصحابة سألوا نفس السؤال. Bahkan para sahabat Bapak Ibu bertanya hal yang sama. قالوا من الديوث يا رسول الله؟ Kata sahabat apa? Apa itu dayuth ya Rasulullah? اسمعوا أيها الرجال. Dengarkan para bapak-bapak laki-laki. قال الرجل الذي لا يغار على عرضه. Seorang pemuda yang mana tidak peduli terhadap kehormatan dirinya. أغلى شيء يملكه الرجل المسلم. Maka hal yang paling tinggi nilainya adalah seorang laki-laki muslim. أولا الإسلام. Yang pertama apa yang paling tinggi itu? Al-Islam. ثانيا عرضه وشرفه، زوجته، ابنته، أمه، أخته. Yang paling mulia kedua adalah kehormatannya, kehormatan keluarganya, kehormatan istrinya, kehormatan anak-anaknya. أما أنتم أيها النساء Adapun bapak ibu-ibu semua, فأعلم ما تفكرون به. dan beliau tahu apa yang ibu-ibu pikirkan sekarang. تقولون هل الشيخ متزوج أم لا؟ Ibu-ibu mikir apakah syekhnya sudah nikah atau belum? الشيخ متزوج. Alhamdulillah syekh sudah menikah ibu. أكثر ما يحزنني هو نساء المسلمين. Sesuatu yang paling bikin beliau sedih adalah permasalahan umat-umat muslimah. أيها الطلاب والطالبات، Wahai para pelajar laki-laki dan pelajar perempuan, أنتم في نعمة عظيمة. antum pada kenikmatan, antum sekarang di nikmat yang sangat besar. أولا Yang pertama, تتوفر لكم كل سبل العلم. tersedia semua sumber-sumber keilmuan diatur semua. وأنا صغير في فلسطين Dan ketika itu sebuah kisah beliau ketika umur kecil, كنت أذهب إلى المسجد. beliau pergi ke masjid. أحيانا يتعرض لقصف. Kadang-kadang jatuh rumah runtuhan. أذهب إلى المدرسة أحيانا تتعرض لقصف.
Kadang-kadang beliau ketika pergi ke sekolah juga kadang ada runtuhan yang jatuh. قال رسول الله Rasulullah SAW bersabda, في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada 7 naungan, di mana 7 ini, di mana naungan yang ada 7 naungan yang mana tidak ada naungan ketika yaumul kiamat kecuali 7 ini. Ya. Bagus. ذكر منهم 2 Dan beliau menyampaikan 2 dari naungan tersebut. وهذا للرجال للطلاب والطالبات. Dan ini khusus untuk para pelajar laki-laki dan perempuan. قال شاب رجل معلق قلبه بالمساجد. Pertama apa? Pemuda-pemudi, para pelajar yang mengaitkan dirinya ke masjid. كمسجد. وشاب نشأ أي تربى في طاعة الله. Yang kedua apa? Seorang pemuda-pemudi, pelajar dan cowok-cewek yang belajar untuk ilmu. يا الله كم أنتم في نعمة عظيمة. Maka beliau menyampaikan betapa besarnya nikmat yang pelajar-pelajar dapatkan pada saat ini. الآباء والأمهات Ibu-ibu, bapak-bapak, هل تريدوا شرفا في الدنيا والآخرة؟ apakah bapak ibu ingin kemuliaan dunia dan akhirat? عليكم بتعليم أبنائكم القرآن. Maka bagi yang ingin kemuliaan tersebut harus bekali anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran. سأتحدث عن فلسطين. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang Palestina. سأبدأ بسؤالين. Beliau akan mulai dengan 2 soal. السؤال الأول: Soal pertama, هل تعرف فلسطين والمسجد الأقصى؟ apakah bapak ibu semua tahu Palestina dan Masjidil Aqsa? tahu. السؤال الثاني. Soal kedua, سؤال 2: هل أنتم متأكدون apakah bapak ibu yakin dengan jawaban tadi? إن شاء الله سنستمع الآن. Oke, kita akan dengarkan sekarang ya. سأقول قصة أحب أن أذكرها. Beliau ingin menyampaikan sebuah kisah. وأنا صغير عمري 6 سنوات Ketika itu umur beliau 6 tahun, masih kecil. رضي الله عن أبي وآبائكم. رضي الله عن أبي وآبائكم. Semoga Allah meridhoi ayah beliau dan ayah keluarga kita semua. آمين. كان عمري 6 سنوات. Ketika itu umur beliau 6 tahun. عندنا في فلسطين فصل اسمه فصل الشتاء. Jadi Palestina itu Bapak Ibu ada namanya musim dingin. هل تعرف فصل الشتاء؟ Ada yang tahu musim dingin kayak gimana? برد شديد جدا جدا جدا. Beliau menyampaikan sangat dingin, sangat dingin, sangat dingin sekali. يعني لا يستطيع أحد أن يقوم من الفراش من البرد. Maksudnya apa? Gak mungkin pemuda berdiri dari kasurnya ketika itu. كان يقول أبي قم يا أحمد لصلاة الفجر. Kata ayahnya ke beliau apa? Wahai Ahmad, berdirilah untuk sholat masjid. ماذا كنت أفعل؟ Kira-kira apa yang beliau lakukan? من يعرف؟ Ada yang tahu? كنت أبكي بكاء شديدا. Beliau ketika itu menangis sejadi-jadinya. أريد أن أنام. Beliau mau tidur. كنت أقول لأبي اذهب أنتم كبار اذهبوا إلى المسجد أنا صغير 6 سنوات. Beliau bilang ke ayahnya, kamu pergi sendiri wahai Abi, kamu udah besar, saya masih kecil. Saya masih 6 tahun. اسمعوا ماذا قال لي أبي. Dengarkan apa yang ayah beliau bilang ke Syekh Ahmad. قال لي يا أحمد. أنا saya أحمد.
Kata ayahnya apa? Wahai Ahmad, غدا عندما تكبر besok ketika kamu sudah besar, ستذهب إلى أندونيسيا وماليزيا والهند والصين تحدث الناس عن فلسطين وعن الدين. kamu akan pergi ke Indonesia, ke Malaysia, ke Hindia, ke sini ke Cina, menjelaskan atau memberikan muhadharah kepada orang sana tentang Palestina. بعد 31 عام أنا معكم الآن. Setelah 31 tahun, beliau bersama kita semua di tempat yang mulia ini. عندما قال لي أبي تذهب إلى أندونيسيا Ketika beliau mendengarkan Indonesia, كنت أعتقد beliau berpikir أندونيسيا Indonesia ketika itu apa? nasi goreng, nasi ayam. عندما كبرت Ketika beliau sudah besar, عرفت أنها دولة كبيرة. ternyata Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar. فلسطين Sekarang Palestina. هي أرض الأنبياء والمرسلين. Palestina adalah tanah para nabi dan rasul. لماذا؟ Kenapa? كنبا. لماذا فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين؟ Kenapa disebut Palestina adalah tanah para nabi dan rasul? هذا السؤال لكي أجيب، Ini soal biar beliau sendiri, ليس لكي تجيب. bukan buat Bapak Ibu yang jawab ya. هل نكمل؟ Apakah ada yang ingin هل نكمل الدرس؟ kita lanjutin? Lanjut. أسمعون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من سكن فلسطين من الأنبياء من؟ Siapa orang yang pertama tinggal di Palestina, Bapak Ibu semua? هو أبو البشر. Di bapak kita, bapak para manusia. من أبو البشر؟ Siapa bapak manusia? آدم عليه السلام. الآن لا تنظروا إلي، احفظوا ما سأقول. Sekarang jangan fokus ke wajah beliau ya, fisik beliau. Fokus ke apa yang beliau sampaikan. Apakah? وعلموها لأبنائكم Dan ajarkan kepada anak-anak kita, وأبناء أبنائكم. anak dari anak-anak kita. أول من سكن فلسطين هو آدم عليه Yang السلام. pertama tinggal di Palestina adalah Nabi Adam alaihi salam. المسجد الأقصى سمعتم عنه؟ Masjidil Aqsa, Bapak Ibu semua pernah dengar tentangnya? قال الله جل وعلا في الآية الأولى من سورة الإسراء Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Alladzi yang mana diberkahi di sekelilingnya. سؤالين. Ada dua soal. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? أعطيكم الجواب. Beliau memberikan jawaban. آدم عليه السلام. Nabi Adam alaihi salam. المسجد الأقصى ثاني مسجد بني على وجه الأرض. Masjidil Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi ini. المسجد الأقصى من الذي سماه؟ Masjidil Aqsa ini siapa yang menamainya, Bapak Ibu? Yang ngasih nama Masjidil Aqsa ini siapa? الله جل وعلا. Allah yang ngasih nama. في الآية التي قرأناها Dalam ayat yang tadi kita bacakan. احفظوا المعلومات جيدا. Makanya hafalkan informasi baik-baik. عندما أذهب أمام الله
سأقول يا رب جئت هنا وعلمتهم عن فلسطين. Ketika beliau nanti bertemu di depan Allah, beliau akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, saya datang ke sini untuk memberikan ceramah tentang Palestina. تخرج من عنقي إليكم. Itu keluar dari punuk beliau. احفظوا جيدا. Maksudnya adalah ini amanah, makanya dengarkan baik-baik. ثم هاجر إلى فلسطين دون نبي. Kemudian datang dua nabi di Palestina. أمرهم الله بالهجرة إلى فلسطين. Allah menyuruh dua nabi ini untuk hijrah ke Palestina. إبراهيم ولوط عليهما السلام. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. إذا آدم وإبراهيم ولوط. Jadi ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. نكمل. Lanjutin. Lanjut. ولد نبي من الأنبياء Setelah itu lahir Nabi di Palestina juga. في فلسطين. Nah, di Palestina. كل الذين نتحدث عنهم هم ولدوا أو ماتوا أو عاشوا في فلسطين. Semua nabi-nabi yang kita jelaskan nanti dan sekarang adalah nabi yang lahir di Palestina atau meninggal di Palestina atau tinggal di Palestina. طبعا نسيت شيئا. Beliau lupa satu ini. أنا أشكر الأستاذ محمد المترجم. ترجم. Beliau berterima kasih kepada penerjemah ولد نبي من الأنبياء في فلسطين. Maka lahir satu orang nabi di Palestina. اسمع. Dengarkan Bapak Ibu semua. هو نبي. Beliau ini nabi. والده نبي. Ayahnya juga seorang nabi. جده نبي. Kakeknya nabi juga. جد والده إبراهيم. Kakek dari ayahnya Nabi Ibrahim. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. Nabi, anak dari seorang nabi, kakek juga seorang nabi, kakek paling tinggi juga seorang nabi. قال عنه رسول الله نبينا محمد Rasulullah SAW bersabda tentang beliau ini. قال عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. Dia adalah seorang yang mulia dari anak seorang yang mulia dari anak seorang yang mulia dari anak seorang yang mulia. من هذا النبي؟ Siapa kira-kira nabi yang mulia Bapak Ibu semua? أعطيكم ثلاثة خيارات. Beliau beri 3 pilihan ABC. الخيار الأول ABC pertama A. يوسف عليه السلام. Nabi Yusuf alaihi salam. الخيار الثاني والثالث Pilihan B dan pilihan C. يوسف عليه السلام. B. Yusuf, C. Yusuf. من هو النبي؟ Siapa kira-kira nabinya Bapak Ibu? يوسف. كنت في بدن. Beliau kemarin ketika di Padang, كنت أعطي توصية beliau juga memberikan soal ketika pengajian di sana في مسجد. di dalam masjid. فقلت أعطيكم خيارين يوسف ويوسف. Beliau beri pilihan 2, Yusuf atau Yusuf. قامت امرأة من نصف المسجد قالت أنا أجيب. Kemudian ada ibu-ibu yang berdiri di depan. Saya jawab, saya jawab. قلت له ما هو الجواب؟ Apa jawabannya ibu? Silakan kata beliau. قالت عيسى عليه السلام. Kata ibunya apa? Isa alaihissalam. إذا هو يوسف Jadi nama beliau siapa? Yusuf, ابن يعقوب. anak dari Yakub. يعقوب نبي. Yakub seorang nabi. من والد يعقوب؟ Siapa kira-kira bapaknya? إسحاق عليه السلام. Bapaknya Ishak alaihissalam. من والد إسحاق؟ Siapa kira-kira bapak Ishak? إبراهيم عليه السلام. Ibrahim alaihissalam. إذا النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي هو يوسف. Jadi yang nabi, anak dari nabi, anak dari nabi tadi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. ولدوا وماتوا في فلسطين. Beliau lahir dan meninggal di Palestina. بعدهم Setelah mereka yang kita sebutkan tadi, ولد اثنين من الأنبياء أب وابن. lahir 2 dari nabi lagi, seorang ayah dan anak. واحد منهم كان له ملك عظيم في فلسطين. Satu di antara 2 ini dulu punya
punya kerajaan yang sangat luar biasa di Palestina. من هو؟ Siapa kira-kira yang punya kekuasaan ini? سليمان هو أبو سليمان Bapaknya Sulaiman. هو داود عليه السلام عندما توفي ورثه سليمان. Nama beliau adalah Nabi Daud. Ketika Nabi Daud meninggal, semua harta kekayaan warisan kekuasaan turun ke Nabi Sulaiman. بعد ذلك ولد اثنين من الأنبياء أيضا أب وابن في فلسطين. Kemudian setelah itu dan lahir lagi dua dari Nabi, juga lahir dan meninggal di Palestina. يحيى وزكريا. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. من الأب؟ Siapa bapaknya nih kira-kira? يحيى أم زكريا؟ Yahya bapaknya atau Zakaria bapaknya? استمعوا. Yuk mari kita dengarkan. نبي الله زكريا كان لا ينجب. Ketika itu Nabi Allah, Nabi Zakaria tidak memiliki keturunan. بشره الله بغلام وهو كبير. Dan Allah berikan rezeki anak ketika beliau sudah tua. فرزق بيحيى. Dan anak tersebut adalah Yahya. من أين عرفنا هذا الكلام؟ Bagaimana kira-kira dapat informasi ini Bapak Ibu semua? من القرآن. Dari Quran. قال الله جل وعلا Allah berfirman, يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى سماه الله. Allah berfirman, wahai Zakaria, sungguhnya saya telah memberikan kabar gembira berupa anak kepadamu yang bernama Yahya. لذلك من أراد أن يعرف الدين عليه بالقرآن. Karena beliau apa? Bagi siapa yang ingin mengetahui agama kita, maka pelajari Al-Quran. في هذا التوقيت ولدت امرأة Dan ketika waktu yang sama lahir seorang perempuan. حتى لا تغضب النساء. Sampai biar ibu-ibu nggak marah ya. Sekarang perempuan dan hanya. ولدت امرأة مشهورة. Lahir perempuan yang sangat terkenal. سورة في القرآن باسمها. Bahkan di dalam surat Quran ada namanya. بعد سورة الكهف. Surat setelah Al-Kahfi. وبعدها سورة طه. Dan setelah surat yang pertama itu surat Thaha. من هذه المرأة؟ Siapa namanya? ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها هي مريم بنت عمران. Allah bersabda di dalam Al-Quran itu adalah dia Maryam bintu Imran. عمران رجل صالح. Imran adalah seorang yang saleh. أخوها هارون. Saudaranya Harun. لكن ليس هارون أخو موسى. Tapi bukan Harun saudaranya Musa. عندنا اثنين هارون في القرآن. Kita ada dua Harun di dalam Al-Quran. أولا أخو موسى. Yang pertama adalah saudaranya Nabi Musa. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هذا هارون هو أخو موسى. Ayat tadi menyampaikan bahwasanya Harun ini adalah saudaranya Musa. لكن هارون أخو مريم. يا أخت هارون. Maka di ayat yang lain ada ya Ukhta Harun adalah Harun saudaranya Maryam. أسأل سؤالا Sekarang soal lagi. قبل السؤال. Sebelum soal lagi. هل أنتم تشعرون بالنعاس؟ Apakah Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semua merasakan ngantuk? إذا هذا الذي أراه هو الجوع. Tapi yang beliau lihat ini bukan ngantuk tapi lapar. لا
دريان. السؤال، Sekarang soal ya, هذا السؤال للنساء. khusus untuk ibu-ibu. من هو الذي ربى مريم؟ Siapa yang mengasuh Maryam? مريم تربية نبي. Maryam yang mengasuhnya seorang nabi. رباها زكريا. Yang mengasuhnya Nabi Zakaria. ما علاقة مريم بزكريا؟ Apa hubungan Maryam dengan Zakaria, Bapak Ibu semua? استري زكريا زوجة زكريا زوجة زكريا Istrinya Nabi Zakaria هي خالة مريم. adalah bibi permusuhannya Ete Maryam. معلومة جديدة صحيح؟ هذه معلومة جديدة لكم. Ini informasi baru atau baru Bapak Ibu? احفظوها. Kalau baru dengarkan dan hafalkan. من أين عرفنا أن الذي رباها هو زكريا؟ Dari mana kita tahu informasi siapa yang mengasuh Maryam dan ternyata Zakaria? لا تفكروا كثيرا. Jangan banyak mikir kita Bapak Ibu. من القرآن. Langsung aja dari Quran. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. Allah berfirman dalam Al-Quran, الذي رباها هو زكريا. yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. ولدت مريم نبي. Dan Maryam melahirkan seorang nabi. من هو؟ Siapa nama nabinya? عيسى عليه السلام. Nabi Isa alaihissalam. أين هو مدفون؟ في مكة أم في القدس؟ Dikuburin di mana Nabi Isa sekarang Bapak Ibu? Kuburan Nabi Isa di mana? في عقيدة المسلمين Di keyakinan kita sebagai seorang Muslim, النبي الذي لم يمت هو عيسى. Nabi yang belum meninggal adalah Nabi Isa. رفعه الله إلى السماء من فلسطين Allah angkat ke langit dari tanah Palestina. وسينزل قبل يوم القيامة إلى Dan فلسطين. Allah turunkan juga sebelum hari kiamat di tanah Palestina juga. حدث شيء عظيم أختم به. Beliau ingin mengakhiri dengan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. أعظم شيء حدث على وجه الأرض. Peristiwa yang sangat luar biasa tercatat di dalam sejarah dunia. منذ آدم إلى قيام الساعة Sejak Nabi Adam ada sampai hari kiamat. حدث في فلسطين، Terjadinya di Palestina. حدث في المسجد الأقصى، Bahkan terjadinya di Masjidil Aqsa. في رحلة الإسراء Ketika والمعراج. peristiwa Isra dan Mi'raj. ما هذا الشيء؟ Apa peristiwa ini Bapak Ibu semua? أسأل سؤالا حتى تعرفوا الإجابة. Beliau bertanya agar tahu jawabannya. كم عدد الأنبياء والمرسلين؟ Berapa jumlah Nabi dan Rasul semuanya Bapak Ibu? 120,000. 120.000. المشهور منهم 25. Yang terkenal 25. أعطيكم مثالا Beliau akan memberikan contoh في سورة ياسين. pada surat Yasin kita baca tadi. قال الله Allah berfirman, فأرسلنا إليهم اثنين Allah mengutus kepada mereka 2. فعززنا بثالث Kemudian Allah kuatkan 2 utusan tadi dengan yang ketiga. فقالوا إنا إليكم لمرسلون. Kemudian mereka ini berkata bahwasanya kami adalah
utusan Allah buat kalian. ما اسم هؤلاء الأنبياء؟ Kira-kira siapa 3 orang nabi ini namanya? لا نعرف. Kita nggak tahu namanya siapa. عدد الأنبياء والمرسلون 120. Semua jumlah nabi dan rasul, semua jumlah nabi dan rasul 120.000. كل هؤلاء الأنبياء Semua nabi yang tadi دخلوا في المسجد الأقصى وكانوا صفا صفا. masuk di Masjidil Aqsa bersaf-saf. هل تتخيلون أن كل الأنبياء والمرسلين يجتمعون في مسجد؟ Coba bayangin ketika semua nabi dan rasul tadi berkumpul di dalam Masjidil Aqsa. كانوا داخل المسجد الأقصى صفا صفا صلوا ركعتين. Mereka semua bersaf-saf salat 2 rakaat. من إمامهم؟ Siapa yang mengimami mereka semua, Bapak Ibu semua? محمد إمام Nabi المرسلين. kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam para nabi dan rasul. هل عرفتم لماذا نبينا عظيم؟ Apakah Bapak Ibu tahu kenapa nabi kita begitu istimewa? السؤال الأخير: Sekarang soal terakhir. هل سنزور فلسطين؟ Apakah kita akan berkunjung ke Palestina? إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله متى؟ Kapan insyaallah-nya Bapak Ibu? استمعوا إلى الجواب. Mari kita dengarkan jawabannya. ميمونة بنت الحارث زوجة النبي. Ada istri Nabi bernama Maimunah bintu Harith. سألت النبي. Beliau bertanya kepada Nabi. قالت: يا رسول الله، Beliau berkata, wahai Rasulullah, أفتنا في بيت المقدس. berikan kami nasihat tentang Palestina, waktu Baitul Maqdis. ماذا تقول في بيت المقدس؟ Apa yang beliau sampaikan tentang Baitul Maqdis? قال: هي أرض المنشر والمحشر. Kata beliau apa? Ya, Baitul Maqdis adalah tempat kita berkumpul dan dibangkitkan. ما معنى هذا الكلام؟ Kira-kira apa maksud dari 2 kalimat ini? غدا عندما نخرج من القبور كلنا سنذهب إلى فلسطين. Besok ketika kita dibangkitkan dari dalam kubur, semua kita digiring diarahkan ke tanah Palestina. كلنا سنجتمع في فلسطين الأرض المقدسة. Dan kita semua akan berkumpul di tanah Palestina, tempat yang mulia, العجيب yang luar biasa. عندما نجتمع في فلسطين Ketika kita berkumpul di Palestina itu, الجنة على اليمين. surga di sebelah kanan kita. من فلسطين إلى الجنة. Dari Palestina langsung ke surga. أسأل الله العظيم أن نكون من أهل الفردوس الأعلى. Beliau berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk ahli-ahli surga. أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي أبنائكم. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan keberkahan kepada kita semua. أسأل الله العظيم أن يستر عيبنا ويغفر ذنبنا. Beliau juga berdoa kepada Allah, semoga menutupi aib-aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita. أسأل الله العظيم أن يتقبل عملنا. Dan beliau juga berdoa kepada Allah yang Maha Agung, semoga diterima semua amal-amal kita. أسأل الله العظيم أن يكتبنا الآن من أهل الجنة. Dan semoga kita semua menjadi dicatat oleh Allah sebagai penghuni-penghuni surga. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Semoga Allah berkahi kita semua. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, terima kasih banyak ya Syekh yang telah menyampaikan panjang lebarnya kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh yang Syekh sampaikan tadi berkah bagi beliau yang menyampaikan dan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Al-an nastami' mau'izatal hasanah
min syekhina. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah atau berupa nasihat pengajian dari guru kita kepada yang terhormat Al-Mukarram Abuya Syekh Haji Muhammad Jalisadana Uku Sinaru Mangkuto SH. Kita persilahkan dengan segala hormat.